Oke, salam dan salam sejahtera. Pencerahan saya, MPN adalah penyelamat kepada politik Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kenapa saya kata seperti itu? Kerana kita tahu, kita dengar desas-desus bahawa MPN akan ditubuhkan di setiap negeri. Apabila MPN ini ditubuhkan di setiap negeri, maka Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku pengurusi MPN ini bergerak dengan mudah ke setiap negeri, dan di sini kita lihat beliau akan menyelam sambil minum air. Apa yang berlaku hari ini dalam politik negara kita ini, yaitu apabila beliau sebagai pengurusi MPN, apabila mengeluarkan kenyataan di media, kita dengar lebih daripada kenyataan politik, daripada isu untuk pemulihan negara. Padahal beliau dilantik untuk Majlis Pemulihan Negara ini demi untuk memulihkan masalah yang ada dalam negara ini, yang mana masalah ini ditimbulkan oleh beliau sendiri. Inilah yang berlaku. Yang mana apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, kita tengok kes COVID kita ini meningkat begitu ketara. Tetapi hari ini kes itu mula menurun ke paras yang semakin baik. Dan hanya dengan menukarkan kita punya Menteri Kesihatan, yang mana hari ini Menteri Kesihatan kita apabila ditukar dan berjaya untuk mengubahkan corak yang ada di Kementerian Kesihatan, hari ini rakyat berasa lega apabila melihat kes-kes yang ada semakin menurun. Tetapi di waktu pemerintahan Tan Sri Muhyiddin Yassin, perkara ini tidak berlaku. Dan kita lihat kes semakin meningkat dan isu-isu politik saja yang dimainkan oleh pimpinan di waktu pemerintahan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini yang kita lihat. Dan kita lihat begitu banyak ketirisan berlaku, yang mana kita dengar peruntukan ini, mereka mengambil lagi uang, tak cukup lagi. Buat lagi pembelian berkenaan dengan vaksin, tidak cukup lagi. Ini yang kita dengar sepanjang pemerintahan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Hari ini beliau bertelagah dengan UMNO, yang mana kita dengar Presiden UMNO pun mengata bahawa akan bertanding di semua kursi, dan Tan Sri Muhyiddin Yassin juga kata nak bertanding di semua kursi. Jadi di sini mereka bertelagah, manakala PAS pula kata minta usaha untuk tidak utamakan parti sendiri. Di sini PAS juga silap, kerana kalau saya lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh pemimpin PAS berkenaan dengan isu ini juga, bahawa jika PN dan BN itu tidak bertelagah, maka mereka tidak akan mendapat kursi. Kerana kita tahu kursi yang direbutkan oleh parti BN dan PN ini nanti adalah majoritinya 90% Melayu. Jadi calon-calon Melayu ini tadi akan bertembung sesama mereka di kawasan-kawasan Melayu, terutamanya di kawasan-kawasan Felda. Ini yang kita lihat. Musuh utama PN itu bukan pada PIS, tetapi musuh PN adalah kepada UMNO ataupun Barisan Nasional. Tetapi yang paling utama adalah UMNO, kerana mereka tahu akan bertembung di semua kursi. Termasuk kursi Tan Sri Muhyiddin Yassin di Paguh juga akan bertembung. Di sini kita akan lihat, mungkin di Paguh nanti akan bertanding 3 penjuru ataupun 4 penjuru. Yang mana kita tahu parti UMNO yang mewakili Barisan Nasional, PN yang diwakili oleh Parti Bersatu, manakala kita tahu Parti Pejuang dan juga mungkin PKR ataupun PIS akan meletak calon. Jadi di situ saja, di Paguh saja kita boleh lihat bahwa mungkin ada 4. Dan di sini kita lihat bahwa undi kaum Melayu akan berpecah begitu besar, kerana paling tidak pun ada 3. Boleh sampai jadi 6 calon yang diletak di setiap satu kawasan Melayu. Ini yang kita lihat nanti. Kerana mereka akan bertembung. Yang mana hari ini, kerana mereka masih dalam kerajaan, mereka masih lagi seolah-olah menyorok tentang perkara ini. Tetapi di akhirnya nanti kita lihat PAS akan bertelagah dengan UMNO berkenaan dengan kursi. Bersatu dah memang terang-terang kita dengar akan langgar saja kursi UMNO. Dan apa yang berlaku, mereka bertelagah, dan kita tengok PIS hari ini solid, mereka tidak perlu bertelagah tentang kursi, kerana tidak ada pertembungan. Kursi sebenarnya, kursi PKR juga tidak bertembung banyak dengan kursi UMNO. Begitu juga dengan kursi yang dimiliki oleh DAP. Jadi di sini pertembungan itu tidak banyak berlaku.
Jika ada pertembungan pun boleh dirunding, siapakah calon yang mereka nak letak. Ini yang berlaku dalam percaturan ini. Tetapi kesilapan paling besar UMNO adalah apabila Perdana Menteri yang ada hari ini melantik Tan Sri Muhyiddin Yassin demi nak mengenang jasa dengan meletakkan beliau sebagai pengerusi MPN, ini adalah memakan diri kepada UMNO, yang mana hari ini apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi pengerusi MPN dan boleh bergerak ke seluruh Malaysia ni, ke seluruh negeri, dan akan menggunakan benefit sebagai seorang pengerusi MPN, sambil itu beliau akan menyelam sambil minum air. Dan akan kita lihat ini membuatkan UMNO tidak akan berjaya dalam pilihan raya kali ini. Kenapa saya kata seperti itu? Kerana kita tahu jika UMNO nak bertanding di semua kerusi, hari ini pemimpin muda UMNO belum ada yang kita lihat yang betul-betul menonjol, yang boleh diletak ke calon di setiap kawasan. Kenapa kita lihat hari ini satu persatu mereka yang otai-otai dalam UMNO ini, yang ada kes mahkamah yang dikatakan sebagai kluster mahkamah ini, akan dilepaskan semua sekali, dan mereka ini akan kembali bertanding semula untuk merebut kerusi demi untuk menyukupkan ataupun mendapatkan jumlah yang mereka mahu apabila pilihan raya nanti. Dan mereka berharap daripada orang-orang lama inilah mereka boleh mendapat bilangan kerusi yang banyak dan boleh menang pilihan raya. Kerana mereka tidak yakin dengan calon baru yang mereka nak letak. Kerana UMNO sebelum ini tidak merekrutkan calon-calon baru mereka. Mereka punya pemuda yang mana kita tengok yang ada pun rakyat tidak suka. Jadi belum lagi cukup 10 atau 20 orang yang kita lihat boleh pergi ke depan. Berbeza dengan PH, yang mana PH awal-awal sudah mendirikan cabang, ranting apa semua ini, dan mereka sudah standby kan calon-calon muda untuk diketengahkan. Apalagi kalau parti seperti DAP, mereka memang sudah mempunyai calon-calon muda yang sudah pun memenangi pilihan raya seperti ADUN, yang mana mereka ini boleh dinaikkan untuk bertanding kepada parlimen. Ini yang saya sebagai rakyat lihat. Dan perkara ini amat membimbangkan kepada UMNO sebenarnya, tetapi bukan kepada PH. Apa yang berlaku hari ini, mereka berada dalam kerajaan, mereka sebenarnya mendapat satu benefit yang mana mereka akan menggunakan jentera kerajaan untuk mereka dari hari ini akan berkempen, dan kita tahu mereka dapat peruntukan yang besar apabila duduk dalam kerajaan. Ini tidak akan membuahkan hasil kerana rakyat hari ini tidak bodoh dan akan melihat siapakah pemimpin yang perlu mereka tonjolkan ke depan ataupun bagi undi kepada calon yang dilihat sebagai calon yang terbaik kali ini. Ini sudah jelas. Dan kita tahu bahawa pemimpin yang ada hari ini dalam kerajaan, mungkin mereka ini kekal juga menang. Mungkin separuh daripada mereka tetap kekal berkuasa walaupun kita tidak suka. Seperti ada sebelangan daripada pemimpin yang kita tahu. Kerana mereka ini bertanding di kawasan mereka sendiri, yang mana mereka dah totok-totok kawasan itu sayang kepada pemimpin ini. Walaupun mereka ini kita tahu ada kes mahkamah, mereka ini kurap, tetapi mereka tetap akan disokong. Inilah satu politik negara kita ini yang kita lihat hari ini perlu kita menangkan kembali Pakatan Harapan itu supaya merubah, dan kita boleh melihat satu lagi bentuk politik baru yang boleh membuatkan rakyat negara kita ini kembali kepada ke arah demokrasi ataupun ke arah kepercayaan rakyat kepada pemerintahan kerajaan. Yang mana hari ini tahap kepercayaan rakyat kepada pentadbiran negara, terutamanya kita tahu sektor-sektor government ni, termasuk peguam negara, diragui oleh rakyat. Kerana kita tahu kes-kes berprofil tinggi banyak yang terlepas begitu saja. Inilah yang saya sebagai rakyat juga lihat bahawa sampai bila mereka-mereka ini nak mempertahankan perkara-perkara yang seperti ini.
mereka yang jadi pemimpin hari ini, yang menjalankan kerja-kerja yang tidak amanah yang dilihat oleh rakyat ini, suatu hari nanti mereka juga akan tua dan mereka juga tidak akan kekal di jawatan yang ada. Di waktu itu nanti rakyat akan kenang mereka-mereka ini sebagai pengkhianat negara, dan mereka-mereka ini akan dikenang sebagai orang yang membuatkan rakyat susah dan sengsara. Apa yang kita lihat pemimpin-pemimpin yang lalu, apabila mereka membuat kes-kes yang besar, yang mana apabila PRU ditolak oleh rakyat, kita dah lihat contoh-contoh pemimpin besar UMNO yang tumbang di tangan anak muda Pakatan Harapan, terutamanya daripada PKR, jelas kita lihat hari ini. Dan mereka hilang daripada dunia politik. Tetapi untuk kita lihat seperti rasuah yang mana seperti yang saya ceritakan semalam, perkara ini amat susah kita nak menghentikan, tetapi kita boleh mengurangkan dengan mungkin kadar daripada, kalau ada sekarang 80%, mungkin kita boleh kurangkan kepada 70 ataupun 65%. Kerana benda ini dah berakar, berumbi di dalam kita punya pentadbiran negara, yang mana orang-orang ini sudah kebiasaan mendapat duit jalan mudah daripada kontrak-kontrak, tender-tender yang ada. Maka mereka tetap nak mengamalkan perkara ini walaupun di zaman PS memerintah nanti. Inilah yang perlu kita kikis, kita perlu cari jalan bagaimana nak diselesaikan. Mungkin pemimpin kita ni terlalu duduk di atas, mereka tidak melihat kepada sisi-sisi yang sekecil ini. Tetapi sepatutnya kaki tangan awam seperti SPRM, mereka-mereka ini sepatutnya menjalankan kerja dengan telus. Jangan hanya mencari kes-kes ikan bilis, kes-kes jerung dilepaskan. Ini yang berlaku hari ini. Sepatutnya perkara ini sudah kita hentikan. Tetapi kalau pentadbiran kita seperti ini sampai bila-bila pun, maka kita akan dilanda masalah. Tidak mustahil satu masa nanti apabila hasil bumi kita ini sudah habis, maka kita akan menjadi negara bankrupt. Di waktu itu satu orang pun tak ada yang nak jadi pemimpin. Hari ini pemimpin kita, apabila mereka duduk di jawatan dan menjawat jawatan sebagai menteri, kita lihat mereka mendapat banyak benefit yang tidak sewajarnya begitu rakus mereka dapat. Kerana mereka boleh dapat duit berjuta-juta, gratuity yang besar seperti mana yang dirungkaikan oleh YB Sensadik itu. Ini adalah satu yang sangat kita rakyat terkesan, kerana rakyat nak bekerja sebagai penjawat awam rendah, mereka mendapat gaji yang sangat sedikit, tetapi pemimpin kita hanya menang pilihan raya selama 5 tahun, dan mereka boleh mendapat satu pencen yang begitu besar, dan kemudahan mereka begitu super mewah lah orang kata. So inilah pencerahan saya berkenaan dengan isu ini, dan saya harap pilihan raya akan datang ada sedikit perubahan untuk kita lihat pentadbiran negara kita ini berubah. Tetapi kalau kita masih berharap dengan pimpinan daripada parti yang ada dalam kerajaan hari ini untuk mentadbir negara kita, lebih baik kita tidak perlu ada pilihan raya, kerana tidak berguna. Orang yang sama cuma menang untuk sepenggal lagi dan mentadbirlah negara kita ini, maka tidak ada faedahnya kepada kita. Kalau kita nak perubahan, kita perlu tukar parti yang memerintah hari ini, siapa mereka yang ada dalam kerajaan hari ini, semuanya perlu kita ubah. Begitu juga dengan yang lain, yaitu kementerian-kementerian, apabila menang harus dirubah dengan kepimpinan baru. Ini yang saya lihat. So, sekian pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Thank you.